Okay. Right. Seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan speciation. Okay. Untuk speciation ni sebenarnya kita akan tengok faktor-faktor yang lead kepada speciation seperti reproductive isolation, di mana reproductive isolation ni yang dia ada dua keadaan, sama ada pre-zygotic ataupun post-zygotic. Okey, itu satu, reproductive isolation. And then lepas tu kita ada genetic drift. Okey, genetic drift ni pun sama juga. Okey, dia ada dua keadaan, sama ada bottleneck effect, okey, dan juga founder effect. Nanti kita akan go through satu persatu. Okey, pre-zygotic tu macam mana, post-zygotic tu macam mana, bottleneck effect tu macam mana, founder effect tu macam mana. Okey, dan faktor yang seterusnya adalah hybridization, okey, yang melibatkan organisma allopolyploidy, dan yang terakhir faktornya adalah adaptive radiation. Okey. Kita tengok faktor yang pertama yang iaitu reproductive isolation. Pre-zygotic ni, okay, maksudnya pre-zygotic isolation ni adalah isolation yang berlaku sebelum berlakunya fertilization. Okay, maknanya isolation yang berlaku sebelum sperma dengan secondary oocyte is fertilized. Okay, tetapi post-zygotic isolation ni pula adalah isolation yang berlaku selepas fertilization. Means fertilization berjaya berlaku, tetapi selepas tu berlaku juga isolation. Alright. Okay. Kita tengok reproductive isolation yang pertama iaitu pre-zygotic, di mana di antara pre-zygotic isolation adalah habitat isolation. Nanti kita tengok habitat isolation tu macam mana. Okay, kita ada behavioral isolation, kita ada temporal isolation, kita ada mechanical isolation, okay, dan kita ada gametic isolation. Okay. Right. Okay, ini adalah satu keadaan pre-zygotic isolation, iaitu habitat isolation. Okay, you all boleh tengok gambar katak saya tu. Okay, apa yang korang boleh nampak kat situ, ada katak yang duduk atas darat. Okay, ada katak yang duduk dalam air. So, right, disebabkan spesies tu, okay, dia duduk, dia reproduce, okay, membiak dekat habitat yang berbeza. Akhirnya, okay, antara katak yang duduk atas darat ni dengan katak yang duduk dalam air ni, okay, takkan berlaku breeding. Okay, sebab katak yang dalam air sibuk suruh katak yang atas darat, marilah turun kat sini. Alright, okay, tapi katak yang atas darat pun sama, sibuk suruh katak yang dalam air tu, okay, naik ke atas darat. Tapi disebabkan, okay, katak yang atas darat dia tak suka masuk dalam air, dan juga katak yang dalam air tak suka naik atas darat, lama-lama antara dua katak ni dia tak akan breeding. Itu maksud habitat isolation. Okay, disebabkan dia habit ataupun dia berada di tempat yang berbeza. Okay, yang? Okay, itu satu keadaan pre-zygotic isolation, iaitu habitat isolation. Okay, seterusnya, okay, masa pre-zygotic isolation tetapi disebabkan oleh behavioral isolation. Okay, behavioral isolation ni, okay, antara different species, biasanya dia mempunyai courtship behavioral. Means courtship ni macam tarikan yang berbeza. Okay, dia macam ni, bila jantan nak membiak dengan betina, dia akan mengorat, okay, burung betina tu. Contohlah ni burung jantan, yang ni burung betina. So sekarang ni jantan ni tengah mengorat burung betina tu, tapi disebabkan, okay, burung betina ni tak suka jenis burung-burung yang dalam contoh saya tu, sebab dia kata very country, mungkin dia suka burung yang agak modern. So disebabkan courtship behaviour yang tak sama tu pun, okay, akan menghalang daripada, okay, burung tu ataupun different species tu untuk mating. Okay, maknanya burung biru ni dia kena cari burung yang macam dia juga, yang suka courtship behaviour yang dia tunjukkan tu. Okay, itu satu lagi, okay, pre-zygotic isolation yang disebabkan oleh behavioral. Right.
Seterusnya adalah temporal isolation. Ni maksudnya temporal ni different species breed pada masa yang berbeza, pada bulan yang berbeza, pada musim yang berbeza. Tengok contoh ni. Bunga oren ni dia dah berkembang dah. Okay? Right, contohlah dia berkembang pada Januari. Tetapi yang kat sebelah dia ni hanya akan berkembang pada bulan April contoh. So, pada bulan Januari, dia tak akan berkembang sebab dia suka berkembang pada bulan April. So, apa yang berlaku? Alright. Breeding antara bunga oren dengan bunga yang dekat sebelah tu tak akan berlaku lah disebabkan masa dia orang berbunga tak sama. Itu prezygotic yang disebabkan oleh temporal isolation. Okey yang? Okey. Dan seterusnya adalah prezygotic disebabkan oleh mechanical isolation. Mechanical isolation ni sebenarnya merujuk kepada organ reproduction dia tu yang tak sama. Contohlah, spesies yang ni besar, spesies yang ni kecil. Logik tak antara katak besar dengan katak kecil tu dia nak mating, right? Kalau macam ni okey lah, dia saiz dia sama. So disebabkan oleh reproductive organ dia yang tak sama, itu dia akan mewujudkan prezygotic yang disebabkan oleh mechanical isolation. Alright. Okey ya. Dan yang seterusnya, prezygotic isolation ni adalah disebabkan oleh keadaan gamete isolation. Gamete isolation ni macam gini yang sperma dengan ovum tu dia tak boleh nak what we call, dia tak boleh nak fuse. Okay, contoh dalam gambar kartun saya ni, ovum tu dia tak nak fuse dengan sperma tu. Sebab dia tak compatible. So disebabkan tu juga, prezygotic isolation ni boleh berlaku disebabkan oleh gamete isolation. Alright. Okay, sekarang ni yang kita dah tahu, reproductive isolation ni boleh berlaku dalam lima keadaan, merujuk pada prezygotic lah, disebabkan oleh temporal, disebabkan oleh habitat, disebabkan oleh behavioral, disebabkan oleh gamete isolation dan juga mechanical isolation. Alright. Okay, reproductive isolation yang kedua adalah post-zygotic isolation. Alright. So, untuk post-zygotic isolation yang kita ada keadaan hybrid inviability, kita ada keadaan hybrid infertility dan juga hybrid breakdown. Alright. So, hybrid ni adalah terms yang kita gunakan kepada anak hasil mating ataupun hasil perkahwinan antara spesies yang berbeza. Maknanya anak dia tu kita panggil sebagai hybrid. Right. Kita tengok contoh yang pertama ni lah. Hybrid inviability. Korang tengok gambar tu. Katak hijau kahwin dengan katak warna coklat. Maksudnya dia mating antara spesies yang berbeza. So, apa yang berlaku? Zygote yang terbentuk dalam katak betina gagal untuk develop. Maknanya zygote dalam kandungan katak betina mati pada peringkat awal perkembangan baby tu. So maknanya tak sempat jadi telur katak. Itu maksud hybrid inviability. Boleh? Boleh mating. Alright. Boleh hasilkan zygote. Tapi zygote tu tak berkembang. Musnah, mati dalam kandungan. Alright, kesian dia. Seterusnya adalah hybrid infertility. Keadaan sama. Katak hijau mating dengan katak coklat, spesies berbeza. Tapi keadaan ni dia berjaya bertelur. Dan telur tu pun berjaya menetas menjadi katak, anak katak. Dan anak katak tu pun berjaya membesar sehingga usia dewasa, tapi malangnya hybrid tu bila dia dewasa sepatutnya dia subur, means dia boleh mating dengan katak yang lain dan kalau dia betina dia boleh menghasilkan telur. Kalau dia jantan boleh menyebabkan katak betina tu menghasilkan telur, tapi malangnya hybrid ni bila dia dewasa dia mandul. Kesian dia.
Right? Itu masalah hybrid infertility. Okay, membesar tapi mandul. Okay, keadaan yang ketiga adalah hybrid breakdown. Hybrid breakdown ni pula, okay, anak-anak hybrid hasil mating parents yang berbeza spesies, dia tidak mandul. Okay, nampak? Dia tak mandul. Dia boleh mating dengan katak yang lain, tetapi malangnya, okay, anak dia, nampak anak dia tu, anak hybrid tu yang akan dalam keadaan sterile. Beza. Kalau tadi, okay, hybrid tu yang sterile, tapi sekarang ni dalam keadaan hybrid breakdown ni, hybrid tu tak sterile. Dia fertile. So, dia boleh mating. Dia boleh hasilkan telur, and then telur tu boleh menetas dengan baik dan membesar menjadi katak dewasa. Tapi malangnya, okay, anak dia tu, offspring dia tu pula yang sterile. Okay. So, itu 3 keadaan post-zygotic isolation yang you all kena tahu. Okay. Okay, faktor lead to speciation yang seterusnya adalah genetic drift. Okay, apa yang dikatakan sebagai dengan genetic drift ni adalah change of allele frequency in a population. Right? Okay, perubahan allele frekuensi dalam population ni boleh berlaku dalam 2 keadaan. Sama ada, okay, bottleneck effect ataupun founder effect. Alright, okay, kita nak tengok bottleneck effect tu macam mana, founder effect tu macam mana. Okay. Right, kita tengok bottleneck effect dulu yang. Okay, bottleneck effect ni macam ni. Dia berlaku bila a sudden decrease in the original population size due to natural disaster. Contoh, okay, populasi kambing dekat kawasan tu ada 50 ekor. Contoh yang tiba-tiba berlaku banjir besar. Nampak? Natural disaster kat situ. Okay, apa yang berlaku? 30 ekor kambing mati. Dan hanya 20 ekor kambing saja yang survive. Nampak? A sudden decrease in the original population. Maknanya pengurangan populasi asal. Alright. Okay. Kenapa kita panggil dia bottleneck effect? Sebab teori ni diterangkan menggunakan botol sebenarnya. Okay, kalau you all tengok gambar rajah yang saya bagi tu, okay, populasi asal ni, kalau kita tengok, okay, kebanyakan bit tu adalah yang berwarna kuning kan, berbanding dengan warna merah dengan warna hijau. Tapi bila berlaku natural disaster, contoh, alright, bit kuning tu mati, contoh, tapi yang boleh survive, yang terselamat hanyalah bit hijau dan juga bit merah. Okay, lama kelamaan, okay, surviving population tu maknanya, contoh kalau kambing tadi yang 20 ekor yang terselamat tadi, dia akan membentuk population yang baru. Itu bottleneck effect. Okay, satu awak kena ingat, dia disebabkan oleh natural disaster. Okay, and then dia akan menyebabkan surviving population ni yang akan membentuk new population. Okay, itu bottleneck effect. Okay, satu lagi genetic drift adalah founder effect. Founder effect ni pula, okay, dia berlaku bila small population is isolated from the original population. Maksudnya, okay, daripada population asal tu, okay, contohlah 50 ekor kambing tadi, population asal dia 10 ekor, nampak? Small population is isolated. Means 10 ekor tu dia mengajuk. Okay, dia lari daripada population yang asal. So, okay, kalau tengok gambar tikus saya ni, nampak? Tikus pula. Rabbit kita ni. Okay, rabbit kelabu ni, dia pindah ke tempat lain, nampak? Okay, isolated from, yang ni adalah original population. So, akhirnya, isolated rabbit ni yang berpindah ke tempat lain ni, dia akan membentuk new population. Kalau bottleneck effect tadi, surviving population tu yang akan membentuk new population. Tapi kalau founder effect ni, okay, small population yang isolated tu yang akan membentuk new population. Okay, itu berkenaan bottleneck effect dengan founder effect. Alright.
Okey, faktor yang seterusnya that lead to the speciation adalah hybridization. Right. Hybridization ni sebenarnya berlaku ataupun disebabkan bila dua spesies tu is interbreed. Okay, dua spesies yang berbeza. Right. And then biasanya bila dua spesies yang berbeza ni breed, dia akan menghasilkan hybrid yang sterile. Okay. Right. Tetapi keadaan hybridization ni dia banyak kita boleh lihat kepada tumbuhan. Okay, kerana tumbuhan ni, okay, especially the sterile hybrid ni, dia boleh reproduce asexually. Okay, bukan hanya secara sexually. So, bila sterile hybrid ni dia reproduce asexually, so anak dia, okay, yang dihasilkan tu means the polyploidy organism tu adalah fertile. So, alloploidy ni sebenarnya merujuk kepada anak sterile hybrid ni yang telah mengalami doubling of the chromosome. Right? Okey, dan faktor yang seterusnya adalah adaptive radiation. Okay, adaptive radiation ni adalah evolution, okay, of many diverse species from a common ancestor, ni nenek moyang, due to adaptation to different habitat or niche. Okay, kisah dia begini. Asal contoh founder species ni, okay, ni keadaan paruh dia. Okay, tetapi bila evolution ataupun perubahan dekat habitat tu berlaku, okay, contoh perubahan kepada sumber makanan, okay, perubahan kepada habitat, okay, alright. Paruh burung yang asal tu, nampak, ini evolution ya, bukan berlaku dalam masa sehari, setahun, tak, dalam masa beratus tahun. Okay, evolution ni berlaku. Apa yang berlaku? Okay, burung tu asal dia adalah daripada keturunan yang sama. Lama kelamaan, okay, bergantung kepada sumber makanan dia. Contoh, dia akan merubah bentuk paruh dia, nampak. Asal paruh dia macam ni je. Tapi kalaulah, okay, kelompok burung tu suka makan nektar dan insek, nampak paruh dia jadi macam ni. Kalau suka makan insek saja, paruh dia macam ni. Kalau suka makan nektar saja, paruh dia macam ni, nampak. Okay, bergantung kepada sumber makanan, okay, akhirnya kelompok-kelompok burung yang asalnya daripada keturunan yang sama, okay, akan membentuk spesies yang baru. Okay, tapi awak kena ingat ini adalah evolution. Dia berlaku dalam masa yang lama, bukan sehari ataupun setahun. Boleh? Alright. Okay, so itu semua factor that lead to the speciation. Alright. Okay, kalau you all tengok balik, kita ada adaptive radiation, kita ada allopolyploidy, hybridization, and then kita ada genetic drift, dan kita ada reproductive isolation.